Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya tentang sifat kalam Allah. Dalam video ini saya akan menjawab teori akal atau logik bahawa kononnya apabila manusia tidak layak melihat zat Allah, bererti manusia juga tidak layak mendengar kalam Allah. Ayuh kita dengar penghujahannya oleh si fulan yang kemudiannya telah dirujuk kepada 3 orang gurunya dan disahkan betul. Saya mainkan audio sahaja ya. Sekarang kita tengok kepada ayat surah Al-A'raf, Al-A'raf ayat 143. Kita tengok dekat sini apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa kata ingin melihat Allah secara terus. Ini surah Al-A'raf ayat 143. Kita tengok dekat sini, dia kata Nabi Musa alaihissalam kata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Kemudian Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, nescaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi zat Allah yang qadim itu, nak lihat pun Nabi Musa tak dapat lihat. Nabi Musa tak dapat melihat zat Allah yang qadim itu. Jadi bila Nabi Musa tak dapat melihat zat yang qadim itu, bagaimana Nabi Musa nak boleh mendengar kalam Allah yang qadim? Faham tak? Okey, seterusnya ada hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim nombor 179. Yang ni ya. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya penghalang Allah adalah cahaya. Jika Allah menyingkap hijab tersebut, nescaya cahaya wajah Allah akan membakar semua makhluk yang dilihat Allah." Jadi bukti dua ayat ini, surah Al-A'raf ayat 143 dan juga hadis riwayat Muslim 179 ni membuktikan kita manusia, Nabi pun, Nabi Musa AS pun tidak dapat melihat Allah. Jika melihat Allah, hancur luluh bukit, ataupun dengan hadis ini semua makhluk yang dilihat Allah akan terbakar. Jadi zat Allah yang qadim itu tidak dapat dilihat. Macam mana kita nak kata zat Allah yang sifat kalam, yang qadim, yang wujud awal itu dapat didengar oleh Nabi Musa ataupun oleh manusia lain? Yang qadim ni, yang qadim. Baik, sebelum saya mengulas dalil yang digunakan, yang ini ayat 143 surah Al-A'raf, ingin saya nyatakan bahawa jika seseorang itu arif dalam aliran-aliran yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak akan menyebut tidak dapat melihat Allah secara umum sahaja. Sebaliknya, dia akan menyebut sebagai tidak dapat melihat Allah di dunia. Ini kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahawa Allah tidak dapat dilihat di dunia, tetapi dapat dilihat di akhirat kelak, yakni oleh orang-orang yang beriman ketika di dalam syurga. Berbeza dengan aliran Mu'tazilah yang berkeyakinan Allah tidak dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Baik, ayuh kita semak ayat 143 surah Al-A'raf yang dijadikan dalil. Seperti mana sebelum ini, ayat yang digunakan sebagai dalil bahawa kononnya Allah tidak layak berbicara secara hakiki dengan Nabi Musa AS, ayat itulah yang sebenarnya merupakan dalil bahawa Allah berbicara secara hakiki dengan Nabi Musa. Okey, baik, dalam ayat 143 surah Al-A'raf, surah yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik." قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني
Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Bermaksud, dan tak kala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya, wa kallamahu rabbuhu. Berkatalah Musa, wahai Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, nescaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sedar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Okey, teori akal atau rumusan logik yang digunakan berdasarkan ayat ini adalah, jika Nabi Musa AS tidak layak melihat zat Allah yang qadim, maka Nabi Musa juga tidak layak untuk mendengar kalam Allah yang qadim. Maka yang sebenarnya didengar oleh Nabi Musa adalah kalam lafzi yang merupakan makhluk Allah. Sebelum diteruskan, sedikit ulang kaji ya. Ada aliran yang berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak layak memiliki sifat kalam yang hakiki, yang ini kalam yang terdiri daripada huruf, lafaz, suara dan bahasa, sehingga dapat difahami oleh manusia secara terus. Kerana sifat demikian menyerupai sifat makhluk, maka dalam rangka menyucikan Allah daripada kesamaan dengan makhluk, mereka membahagikan sifat kalam Allah kepada kalam lafzi dan kalam nafsi, ataupun kalam nafsi dulu dan kemudian kalam lafzi. Kalam nafsi ialah sifat Allah yang qadim, di mana Allah berbicara di dalam dirinya tanpa huruf, lafaz, suara dan bahasa. Apabila Allah ingin berbicara dengan mana-mana makhluknya seperti manusia, maka Allah mencipta sesuatu yang dapat berbicara secara terus dengan manusia menggunakan huruf, lafaz, suara dan bahasa. Kalam ini disebut sebagai kalam lafzi, dan memandangkan ia adalah ciptaan Allah, maka ia adalah makhluk. Bagi memudahkan kefahaman para penonton dan supaya kita semua tidak lupa bahawa kalam lafzi adalah makhluk, saya menggelarnya sebagai Encik Kalam Lafzi. Seperkara lain yang sangat penting tentang Encik Kalam Lafzi, ia adalah makhluk ciptaan Allah untuk berbicara bagi pihak Allah. Sebab itulah namanya pun kalam lafzi, yang ini lafaz yang berbicara bagi pihak Allah. Perkataan kalam pun maksudnya bicara. Okey. Justru Encik Kalam Lafzi tidak dapat mendengar kerana ia hanyalah makhluk yang berbicara dan bukannya mendengar bagi pihak Allah. Ini penting. Kenapa penting? Sekejap lagi saya akan jelaskan. Baik, demikian pembahagian kalam Allah kepada kalam nafsi yang qadim dan kalam lafzi yang makhluk. Adapun di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman Salafus Saleh, zaman 300 tahun yang awal, sifat kalam Allah yang qadim adalah kalam hakiki. Maksud hakiki di sini adalah Allah benar-benar berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa sehingga dapat difahami secara terus oleh makhluknya seperti malaikat, manusia dan jin. Adapun pembahagian kalam Allah kepada nafsi dan lafzi adalah sesuatu yang tidak dikenali daripada Al-Quran mahupun As-Sunnah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas Al-Quran berdasarkan ayat 44 dan 64 surah An-Nahl, surah yang ke-16, tidak pernah menjelaskan bahawa kalam Allah itu terbahagi kepada nafsi dan lafzi. Justru di sisi generasi salafus soleh, kalam Allah yang qadim adalah kalam hakiki, di mana Allah benar-benar berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa. Ini Allah lakukan dengan cara atau kaifiat yang hanya layak baginya. Adapun di sisi aliran yang membahagikan kalam Allah kepada nafsi dan lafzi, mereka mendakwa kalam hakiki ialah kalam nafsi, di mana Allah berbicara dalam dirinya tanpa huruf, lafaz, suara dan bahasa. Justru jangan pening jika ditemui kenyataan mereka bahawa kalam hakiki ialah kalam nafsi atau kalam nafsi adalah kalam hakiki. Inilah kenyataan mereka. Adapun kenyataan salafus soleh, kalam hakiki ialah Allah benar-benar berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa sehingga dapat difahami secara terus oleh manusia. Maksud secara terus atau secara langsung oleh manusia ialah tidak ada converter, tidak ada inverter, tidak ada converter, tidak ada apa-apa di tengah. Dapat difahami secara terus, dapat difahami secara langsung, dapat difahami secara direct oleh manusia. Maka ringkasnya, sekali lagi saya nak ulang, di sisi salafus soleh, kalam hakiki ialah sifat Allah yang qadim, di mana Allah benar-benar berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa mengikut cara yang layak baginya. Di sisi aliran lain pula, kalam hakiki ialah kalam nafsi yang qadim, di mana Allah berbicara dalam dirinya tanpa huruf, lafaz, suara dan bahasa. Kerana huruf, lafaz, suara dan bahasa adalah sifat makhluk yang tentunya bagi mereka tidak layak bagi Allah. Okey ke? Kepala sudah berasap ke? Topik ni dia memang heavy sikit. Saya sendiri nak cakap pun saya kena berhati-hati supaya saya cakap dengan betul dan tepat, ya. Okey. Sekarang kita kembali kepada ayat 143 surah Al-A'raf, di mana diperhujahkan bahawa sebagaimana manusia tidak layak melihat zat Allah yang qadim secara terus di alam dunia, maka demikian jugalah manusia tidak layak untuk mendengar kalam Allah yang qadim secara terus. Hujah ini ditolak. Hujah ini ditolak bukan dengan menggunakan ayat lain, bukan dengan menggunakan logik akal yang lain, tetapi dengan ayat 143 itu sendiri. Ayat yang sama yang saya baru baca tadi, ya. Cuba perhatikan permulaan ayat. Bukankah Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam? Kan tadi kita baca kan, wa kallamahu rabbuhu. Okay, ataupun walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Bermaksud dan tak kala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah ditentukan dan Tuhannya telah berfirman kepadanya. Okey, kemudian berkata Musa, qala rabbi arini anzur ilaik. Okey, bermaksud, wahai Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Lalu Allah membalas balik, qala lan tarani walakin unzur ilal jabali, hingga akhir ayat, ya. Bahagian awal ayat ini akan diperhujahkan oleh aliran terbabit sebagai konon yang berbicara itu ialah encik kalam lafzi, encik kalam lafzi yang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, bukannya kalam Allah yang hakiki. Okey, hujah ini dipatahkan, ditolak, disangkal seperti berikut. Pertama, Allah menggunakan kata ganti nama diri yang pertama, bererti benar-benar Allah yang berbicara dan bukannya kalam lafzi. Perhatikan firman Allah, lan tarani, qala lan tarani, Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Berarti dialog tu ialah memang dengan Allah, bukannya dengan encik kalam lafzi, sebab aku ialah kata ganti nama diri yang pertama. Kedua, okey, seperti mana yang saya terangkan di permulaan tadi, encik
kalam lafzi adalah makhluk yang Allah cipta untuk berbicara bagi pihak Allah. Tidak disebutkan bahawa encik kalam lafzi mendengar dan menjawab bagi pihak Allah. Padahal dalam ayat yang kita baca tadi di bahagian awal tu berlaku perbicaraan dua hala di mana Nabi Musa bertanya, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Lalu ada jawapan, qala lan tarani, engkau sekali-kali tidak sanggup melihatku. Okey. Nah, jika Nabi Musa sedang berbicara dan bertanya dengan encik kalam lafzi, encik kalam lafzi tidak akan dapat mendengar dan menjawab balik, kerana encik kalam lafzi hanyalah berbicara bagi pihak Allah dan bukannya mendengar ataupun menjawab bagi pihak Allah. Sebab tadi kan ada soalan dan kemudian ada jawapan. Encik kalam lafzi hanya berbicara bagi pihak Allah. Encik kalam lafzi, dia tak ada sifat mendengar tau. Dan dia tak ada sifat menjawab sebab dia tak ada jawab sendiri dia. Okey, justru yang benar adalah Nabi Musa sedang berbicara dan bertanya dengan Allah yang maha mendengar. Dan Allah menjawab balik dengan kalam hakiki yang dapat didengar dan difahami secara terus oleh Nabi Musa alaihissalam. Justru bahagian awal ayat 143 surah Al-A'raf ini menjadi dalil bahawa Allah SWT bukan sekadar berbicara dengan Nabi Musa dengan kalam hakiki, tetapi berlakunya dialog dua hala yang hakiki, a true two-way communication antara Allah dan Nabi Musa. Sebab kalau ayat sebelum ni hanya Allah yang berbicara kan, sekarang ni Nabi Musa bertanya pada Allah dan Allah jawab balik. Berarti ada two-way communication dan ia berlaku secara hakiki. Alright? Bukan encik kalam lafzi, sebab saya ulangi, encik kalam lafzi hanya berbicara bagi pihak Allah. Encik kalam lafzi dia pun nama dia kalam. Dia bukannya mendengar. So dia tak boleh dengar dan dia tak boleh jawab. Okey? Melainkan yang Nabi Musa sedang berdialog ni, bertanya ni memang direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah jawab balik dengan kalam hakiki. Jadi bukan sekadar kalam hakiki ya, dialog dua hala yang hakiki. True two-way communication. Okey. Ketiga, seandainya yang berbicara dengan Nabi Musa tu di bahagian awal ayat ni ialah encik kalam hakiki, encik kalam lafzi, Nabi Musa tak akan teringin untuk melihatnya. Ini kerana encik kalam lafzi adalah makhluk, sebagaimana Nabi Musa adalah makhluk. Jadi tak adalah teruja nak tengok kan. Melainkan Nabi Musa mengetahui yang berbicara dengannya itu adalah benar-benar Allah. Oleh kerana itulah Nabi Musa teringin untuk melihat zat Allah yang qadim. Maka berdasarkan tiga hujah ini yang berbicara dan berdialog dengan Nabi Musa di permulaan ayat 143 surah Al-A'raf ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya encik kalam lafzi. Oleh itu berdasarkan permulaan ayat 143 surah Al-A'raf ini dan tiga penghujahan di atas, sungguh telah tersasar jauh teori akal atau logik yang membuat rumusan kononnya sebagai manusia tidak layak melihat zat Allah yang qadim secara terus di alam dunia, maka demikian jugalah manusia tidak layak untuk mendengar kalam Allah yang qadim. Sebaliknya, rumusan yang benar, rumusan yang betul adalah Nabi Musa tidak layak melihat zat Allah yang qadim di dunia, tetapi dapat mendengar kalam Allah yang qadim. Dan kalam Allah yang qadim itu adalah kalam hakiki yang terdiri daripada huruf, lafaz, suara dan bahasa, sehingga Nabi Musa dapat memahaminya secara terus, secara langsung, secara dialek. Selain itu, ayat 143 surah Al-A'raf ini juga menunjukkan satu perkara lain, bahawa meskipun Nabi Musa tidak layak melihat zat Allah yang qadim, beliau dapat berdialog, two-way communication dengan zat Allah yang qadim. Ini adalah rumusan yang
bukan berdasarkan teori akal, bukan berdasarkan logik, tetapi dengan a simple tadabbur yang mudah saja terhadap ayat 143 surah Al-A'raf. Okey, bukannya apa-apa teori lain ya. Kita rujuk pada ayat itu sendiri, dan tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan faham bahasa Arab ke ataupun mentadabbur ayat ini, kita akan nampak jelas seperti mana apa yang saya jelaskan. Baik, sebelum beralih kepada hadis sahih Muslim pula yang dijadikan hujah, ingin saya jelaskan sesuatu tambahan tentang kata ganti nama diri dalam Al-Quran. Diulangi, apa yang saya nyatakan dalam video-video sebelum ini, bahawa sifat kalam Allah itu adalah Allah berbicara sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Al-Quran adalah kalam Allah, dan Allah membicarakan Al-Quran sebagaimana yang dikehendakinya. Oleh itu, boleh-boleh sahaja Allah menggunakan kata ganti nama diri yang pertama, kedua dan ketiga di dalam Al-Quran. Oleh itu, sebagai contoh, jika kita rujuk ke surah Al-Fatihah misalnya, ya, firman Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, yang bermaksud segala puji bagi Allah, pemilik pentadbir, Rabb sekalian alam. Ia tetap merupakan kalam Allah meskipun ia dalam bentuk kata ganti nama diri yang ketiga. Demikian juga firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud kepada engkau sahajalah kami sembah dan kepada engkau sahajalah kami mohon pertolongan. Ia tetap merupakan kalam Allah meskipun ia dalam bentuk kata ganti nama diri yang kedua, sebab engkau yang kedua kan. Okey. Allah boleh sahaja membicarakan Al-Quran mengikut apa sahaja kata ganti nama diri, baik pertama, kedua dan ketiga. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, di dalam Al-Quran, apabila Allah berbicara dengan mana-mana makhluknya, seperti malaikat, manusia dan jin, Allah menggunakan kata ganti nama diri yang pertama apabila merujuk kepada dirinya. Bererti yang berbicara dengan makhluk-makhluk itu benar-benar Allah dan bukannya encik kalam lafzi. Sebab itulah dalam contoh-contoh ayat Al-Quran yang saya kemukakan sebelum ini, semuanya merupakan perbicaraan Allah dengan makhluknya, khasnya Nabi Musa AS, di mana Allah menggunakan kata ganti nama diri yang pertama yang merujuk kepada dirinya. Semua ini bagi menunjukkan bahawa Allah memiliki sifat kalam hakiki yang qadim dan bukannya encik kalam lafzi yang berbicara bagi pihaknya. Perkara ini saya jelaskan supaya tidak timbul kekeliruan tentang penggunaan kata ganti nama diri apabila merujuk kepada keseluruhan Al-Quran. Justru saya ulangi, ya. Saya ulangi, bezakan antara keseluruhan Al-Quran di mana Allah bebas menggunakan kata ganti nama diri yang pertama, kedua ataupun ketiga sesuai dengan kehendaknya. Bezakan antara keseluruhan Al-Quran dan perbicaraan Allah di dalam Al-Quran dengan mana-mana makhluknya, di mana Allah menggunakan kata ganti nama diri yang pertama. Penggunaan kata ganti nama diri yang pertama menunjukkan Allah berbicara dengan kalam hakiki sehingga dapat difahami secara terus, secara langsung, secara direct oleh makhluk yang Allah berbicara dengannya, dan perbicaraan itu tidak diwakilkan atau tidak dikonvert kepada encik kalam lafzi. Baik, sekarang kita masuk ke hadis sahih Muslim yang dijadikan hujah, ya, yang turut dijadikan hujah. Okey, jemput rujuk sahih Muslim
nombor 263, hadis nombor 263, atau penomboran Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 179, di mana Abu Musa radhiyallahu anhu, atau nama sebenarnya Abdullah bin Qais bin Sulaiman. Okey. Saya bacakan dulu. An Abi Musa qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami untuk menyampaikan 5 perkara. Baginda bersabda, okey, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanamu. Bermaksud sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Okey, seterusnya, yakhfidul qista wa yarfa'uhu, menurunkan al-qist dan menaikkannya. Al-qist bermaksud adil. Para ulama berbeza pendapat apakah maksud al-qist di sini. Ada yang berkata ia adalah neraca atau mizan, timbangan amal, di mana Allah menimbang amalan seseorang dengan adil di akhirat kelak. Ada juga yang berkata ia adalah rezeki, di mana Allah mengurangi ataupun melebihkan rezeki seseorang secara adil. Okey, kemudiannya yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalil laili. Okey, bermaksud diangkat kepadanya amal perbuatan malam sebelum amal perbuatan siang, dan amal perbuatan siang sebelum amal perbuatan malam. Maksudnya dalam sehari amalan kita diangkat 2 kali. Seterusnya, hijabuhun nuru wa fi riwayati Abi Bakrin an-naru law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Bermaksud hijabnya adalah cahaya, atau dalam satu riwayat lain hijabnya adalah api. Seandainya disingkap hijab tersebut, pasti keagungan wajahnya membakar makhluk yang dipandang olehnya. Okey, perawi tadi sebut 5, tetapi yang dihitung tadi hanya 4. Mungkin berlaku kesilapan kerana jika dirujuk 2 riwayat selepas hadis ini, yang seumpama yang disebut hanyalah 4 dan bukannya 5. Baik, hadis ini adalah sahih dan menjadi dalil bahawa Allah tidak layak untuk dilihat oleh makhluknya ketika di dunia. Namun Allah dapat dilihat di akhirat kelak oleh orang-orang beriman ketika di dalam syurga. Sila rujuk hadis-hadis yang menyusuli hadis yang kita baru bacakan tadi dalam Sahih Muslim juga. Hadis nombor 265 atau penomboran lain hadis nombor 180. Okey, cantik ya susunan hadis oleh Imam Muslim bin Hajjaj, nama penuhnya rahimahullah, yang wafat tahun 261 Hijrah, di mana pada mulanya dikemukakan hadis tidak boleh melihat Allah, dan itu merujuk kepada alam dunia. Kemudian dikemukakan hadis bolehnya melihat Allah, dan itu merujuk kepada alam akhirat ketika di dalam syurga oleh orang yang beriman sahaja. Okey, kembali kepada topik kalam Allah. Sisi penghujahan hadis ini ialah teori akal atau logik bahawa sebagaimana manusia tidak layak melihat zat Allah yang qadim, manusia juga tidak layak mendengar kalam Allah yang qadim. Hujah ini dijawab bahawa tidak layaknya melihat zat Allah yang qadim tidak semestinya bererti tidak layak mendengar kalam Allah yang qadim. Allah boleh sahaja berbicara secara terus, yakni dengan kalam hakiki dengan sesiapa yang dikehendakinya, sebagaimana Allah telah berbicara dengan Nabi Musa AS dengan kalam hakiki sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran. Salah satu daripada ayat tersebut ialah ayat 143 surah Al-A'raf yang telah kita tadabbur sebentar tadi.
Saya minum air sekejap ya. Okey. Bahkan di akhirat kelak, semua manusia baik muslim maupun kafir akan mendengar kalam Allah yang hakiki berdasarkan sebuah hadis panjang yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nombor 15464. Atau jika edisi penomboran, jika penomboran edisi Tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud, hadis nombor 16042. Juga dikeluarkan secara ringkas oleh Imam Al-Bukhari dalam Khalqul Af'alil Ibad wa Raddu alal Jahmiyati wa Ashabi Ta'til, muka surat 98, dan oleh Imam Ibnu Abi Ashim yang wafat tahun 287 Hijrah dalam kitabnya As-Sunnah, hadis nombor 514 ya, Ibnu Abi Ashim. Sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad. Sementara Syekh Al-Albani dalam semakannya ke atas kitab As-Sunnah menilai hadis ini sahih berdasarkan jalan-jalan periwayatan yang ada. Sila rujuk penjelasan beliau dalam Zilal Al-Jannah fi Takhrij kitab As-Sunnah. Baik, saya bacakan lafaz Musnad Ahmad ya. Ia sebuah hadis yang panjang di mana di hari akhirat kelak, apabila manusia semuanya dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian apapun, kemudian Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu min qurbin anal maliku anad dayanu. Bermaksud, kemudian ni sebab telah dihimpun semua di padang mahsyar, kemudian mereka diseru atau dipanggil yunadihim dengan suara, bisautin, dengan suara yang dapat didengar dari dekat. Dalam sebahagian lafaz lain dapat didengar dari jauh, sebagaimana dapat didengar dari dekat, di mana lafaz itu menyebut anal maliku anad dayanu, bermaksud akulah raja, akulah ad-dayan, yang bermaksud anak, akulah al-malik berarti akulah raja, akulah ad-dayan bermaksud akulah yang memberi balasan, pemberi balasan ya. Okey, seterusnya, wala yanbaghi li ahadin min ahlin nari an yadkhulan nara walahu inda ahadin min ahlil jannati haqqun hatta aqussahu minhu. Bermaksud, dan tidaklah sepatutnya bagi seseorang daripada ahli neraka untuk memasuki neraka, sementara baginya di sisi seseorang ahli syurga satu hak, sehinggalah aku mengambil daripadanya untuk digantikan. Okey. Sambung lagi, wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannati an yadkhulal jannata wa li ahadin min ahlin nari indahu haqqun hatta aqussahu minhu hatta al-latmatu. Okey. Bermaksud, dan tidaklah sepatutnya bagi seseorang daripada ahli syurga untuk dia memasuki syurga, sementara baginya di sisi seseorang ahli syurga satu hak, sehinggalah terbalik tadi ya. Okey, tidaklah sepatutnya bagi seseorang daripada ahli syurga bahawasanya dia memasuki syurga, sementara di sisi seseorang ahli neraka ada haknya, melainkan aku akan ambil dan gantikan, meskipun itu sekadar satu tamparan. Maksudnya di sini, seseorang tu dah layak nak masuk syurga, tetapi ada juga orang yang dah nak masuk neraka tu yang telah mengambil haknya, maka akan diganti kembali. Demikian juga ada seseorang yang dah nak masuk neraka, seorang lagi dah nak masuk syurga, tetapi ada hak ahli syurga, ada hak ahli neraka tu yang diambil oleh ahli syurga, maka akan dikembalikan semula, meskipun ia adalah sekadar satu tamparan. Meleti di alam dunia dulu, dia menampar, dia sepak, slap, tanpa sebab ke apa ke, maka akan diganti semula ya. Alright. Okey, panjang hadis ni. Baik, fokus kita adalah pada suara yang menyebut
akulah raja, akulah pemberi balasan, maka itu tidak lain, tidak bukan adalah suara Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah sahajalah satu-satunya raja dan pemberi balasan di akhirat kelak. Ini menunjukkan Allah berbicara dengan kalam hakiki yang terdiri daripada huruf, lafaz, suara dan bahasa sehingga dapat didengar oleh semua manusia di padang mahsyar ketika itu. Yang menyeru bukanlah encik kalam lafzi, kerana encik kalam lafzi adalah makhluk Allah, bukan raja dan bukan pemberi balasan di akhirat kelak. Berdasarkan hadis ini, tertolaklah teori akal atau logik. Kononnya sebagaimana zat Allah yang qadim tidak dapat dilihat oleh makhluknya, maka kalam Allah yang qadim juga tidak dapat didengar oleh makhluknya. Sebaliknya yang benar adalah zat Allah yang qadim tidak dapat dilihat di dunia, tetapi dapat dilihat oleh orang beriman yang memasuki syurga di akhirat kelak. Adapun kalam Allah yang qadim, yang hakiki, ia dapat didengar dan difahami secara terus oleh makhluk apabila Allah berbicara dengannya, baik di dunia mahupun di akhirat. Baik, demikianlah penjelasan panjang lebar bagi mematahkan teori akal atau logik yang digunakan dalam isu kalam Allah ini. Sepatutnya, apabila membicarakan topik akidah, apatah lagi sifat-sifat Allah, hendaklah merujuk kepada sumber wahyu dan bukannya teori akal mahupun logik akal. Moga-moga penjelasan di atas dapat menjadi iktibar bagi kita semua dan dapat memberikan kefahaman yang tepat tentang sifat kalam Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.